Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini di lokasi masing-masing pada hari Selasa 10 Rabiul Awal. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan mendapat kebaikan, manfaat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan pahala kuliah kita akan berpanjangan insya-Allah dan mendapat kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih banyak pada semua yang bersama pada pagi ini. Pak Din daripada Botani Ipoh, Nur Arzimah Muhammad Arifin, Tauhun, Kak Mariah Chan daripada Singapura, terima kasih banyak sharing. Nik Syarifah, terima kasih. Asma Zuraida, dah lama saya tak tengok kuliah agama Ustaz. Ada. Sempena PKPB yang bersambung lagi 2 minggu, sekadar pemakluman semua. InsyaAllah setiap hari atau setiap malam saya akan buat live sekitar jam 8.45 malam sepanjang PKPB di Lembah Kelang ni sampai 9 November. Maknanya malam ni pun ada pukul 8.45 malam di channel audio kuliah lah. Ataupun boleh cek dekat Rahim Nasir ataupun Ustaz Rahim Nasir punya FB pun ada. Saya letak link dekat situ. Setiap malam. Setiap malam 8.45 kita baca satu hadis lah, insya-Allah. Terima kasih Kak Jamalia Rahmat, Siddiq Bota, Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Abang Zainal Osman, Singapura, terima kasih masuk barisan. Nani, Kak Saliza Agus, Raja Haniza, Raja Idris, lama tak nampak Ustaz. Ada. Tadi saya dah beritahu kan, insya-Allah tiap-tiap malam kita ada live
sepanjang PKPB sehingga 9 November. Sebab PKPB dilanjut sampai 9 November kan. Jadi kita akan buat live sepanjang malam. Lepas Isyak 8.45 malam. Santai-santai lah kita baca satu hadis. Ruhayu Abdul Wahid, terima kasih dah share dan dengar dari office Jalan Pantai Baru Ustaz. Alhamdulillah. Boleh dengar dengan kawan-kawan sambil bekerja. Dina Talib, Kucing Garau, terima kasih bos. Puan Rosni Ibrahim, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa Puan Rosni, bos kita pada pagi ni, insya-Allah. Fauziah Syahbudin, terima kasih. Asma Zuraida, terima kasih banyak. Okey, untuk pengetahuan semua sahabat, ibu ayah yang menonton pada pagi ini, kuliah pagi ini dianjurkan ataupun ditaja oleh Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9. Yang sepatutnya setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat saya berkuliah di masjid lah. Jadi 2 minggu lepas saya sempat berkuliah di masjid, tapi pagi ini sebab masih PKPB, maka kita buat live daripada rumah. Jadi kepada geng-geng muslimat Al-Falah yang ada memegang kitab ni, kitab Al-Azkar yang kita nak baca pada pagi ni, kitab Al-Azkar, nampak kan? So pagi ni kita sambung. Ini kitab lama kitab lama, kitab baru. Kalau ada yang pegang nanti boleh catatkan muka surat dia. Kitab lama muka surat 701. Kitab lama dah, kitab hijau. Di bawah tajuk dilarang menyebut-nyebut pemberian dan lain-lain. Tajuk ni canggih sikit lah pagi ni, kan? Tajuk kita pagi ni canggih sikit, insya-Allah. Baik, terima kasih Kak Azizun Ghazali. Lama gak tak jumpa ni. Kak Azizun, USJ, Jasman Man, Dina Talib, Kak Fatimah Abdul Rahman, Mahani Hassan daripada Singapura. Terima kasih orang Singapura. Siti Zaliha Muhammad, alhamdulillah baru jumpa link Ustaz. Alhamdulillah. Jangan lupa tiap-tiap malam sepanjang PKPB, Ustaz akan buat live 8.45 malam setiap malam, insya-Allah. Kecuali ada hari-hari yang hari Ahad je lah kita cuti, yang lain tu kita on, insya-Allah. Terima kasih Raja Fauzia, Raja Idris, Dani Muhammad, orang orang mana orang Shah Alam berhijrah ke Pekan. Ni pakai kaca lah ni, kan? Kita pakai kaca ni 570 warna kuning. Kitab baru, kitab kuning muka surat 570. Terima kasih Kak Halimatun. Kitab kuning satu lagi 624. Terima kasih Kak Habibah Abdullah. Apa pandangan Ustaz dari Sia? Wabak COVID ni hanya satu permainan penipuan dunia dan kita Malaysia hanya pak turut saja, hanya permainan akhir zaman sebenarnya Tanah Dajjal. Begitu ceramahnya sebentar tadi, sudah juga dengar. Boleh Ustaz bagi penjelasan, sikit keliru. Lagi kita cerita, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Kitab satu lagi 570 624 701. Alright. Baik. So kita sambung bacaan. Baik, dilarang menyebut pemberian dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ayat 264. Al-Baqarah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ada lagi sambunglah ayat tu. Baik, Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Maknanya ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab, khitabnya ataupun ayat ini bacaannya ditujukan kepada khususnya
kita orang-orang Islam dan orang yang mengaku beriman. Janganlah kamu merosakkan pahala. Yang dimaksudkan merosakkan di sini, kata ulama tafsir, adalah merosakkan pahala. Allah guna perkataan la tubtilu, jangan membatalkan, merosakkan, menghancurkan, menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita. Sebab tu saya letakkan tajuk dekat live kita pagi ni, saya letak tajuk sedekah yang sia-sia. Kan? Selalu dalam kepala kita sedekah ni kira pahala berganda, kan? Limpahan rahmat, anugerah yang luar biasa, lagi banyak sedekah lagi Allah murahkan rezeki kita. Tapi saya letak tajuk sedekah yang sia-sia. Maknanya sahabat sekalian, ada situasi yang tertentu yang boleh menyebabkan sedekah kita jadi sia-sia. Sedekah kita jadi sia-sia. Sebab apa? Allah dah sebut dalam ayat tadi, pertama, bil manni wal adha. Punca nak jadi sia-sia pahala sedekah ni, rosaknya pahala sedekah, pertama, kita menyebut-nyebutnya kembali. Atau dalam istilah orang Melayu kita, mengungkit-ungkit. Kita ungkit balik sedekah yang kita pernah buat. Sedekah yang kita pernah buat. Kita ungkit balik. Kan? Kita katalah kita pernah tolong ipar-duai kita ke adik-beradik kita, kan. Tiba-tiba pak bergaduh, kan. Bergaduh. Biasa bila bergaduh ni orang Melayu dia akan ungkit lah tak? Orang Melayu kalau bergaduh dia ungkit lah. Dia kata, kau tak ingat ke dulu masa hujung tahun lepas yang aku pam duit 1,000 tu, kau tak ingat, tak kenang jasa bla 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 bla, kan? Habis pahala 1,000 kita. Jadi tak usah ungkit lah, kan? Sebab sedekah yang terbaik ni yang Nabi kata, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Kan? Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Ibaratnya sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi-sembunyi, siapa pun tak tahu. Kalau boleh jangan diheboh-heboh tak, diam-diam. Tapi ada juga sedekah yang kita buat kadang-kadang orang nampak, tapi tak apalah, itu bukan kita nak menunjuk, kan? Itu bukan kita nak menunjuk. Contoh orang nampak, macam katalah hari Jumaat umpamanya, atau kita pergi masjid, kan ada tabung, kan? Takkan kita nak angkat tabung tu masuk dalam baju, masukkan duit pula. Lagi orang kata, Mak Haji ni nak buat pelari tabung apa? Kan? Itu yang nampak, kan? Ataupun yalah, kita duduk dalam satu program, tiba-tiba dilancarkan kutipan derma ke apa, kita pun bubuh duit. Itu orang nampak. Itu bukan menunjuk lah. Itu situasinya terpaksa dilihat orang. Tapi mana yang kita boleh sembunyi, kita transfer online, diam-diam, sudahlah, kan? Macam kan dalam grup WhatsApp kan banyak, kan? Minta sumbangan itu, sumbangan ini, macam-macam, kan? Jadi diam-diam kita bubuh sikit. Itu yang terbaik. Dan sedekah ini dia akan jadi rosak sekiranya nombor satu, Allah kata bil manni, kamu mengungkit balik, kita sebut-sebut balik. Kan, kita pergi berjalan dengan kawan, nampak satu masjid, kolam tempat wuduk dia cantik, kita pun saja cakap tak saja, ni kalau aku tak boh 1,000 tu hari, tak siap kolam ni. Habis pahala kolam kita, kan. So maknanya ibu ayah sekalian, yang pertama tadi, jangan kita ungkit. Jangan kita ungkit-ungkit. Sebab bila mengungkit ni, maknanya ialah kita akan kerugian. Kita akan kerugian. Baik, sekejap no, kita sulam sikit, kita baca komen-komen sikit lah. Terima kasih Kak Sabarih Abu Samad, Saadiah Abdul Hamid, baru jumpa link Ustaz, alhamdulillah.
Asma Zuraida, Itasha, terima kasih. Oh, Abang Mi pun ada. Abang Mi, Ustaz nampak comel. Sentiasa comel bang, bulat-bulat gitu kan. Niksha, Nik Sarifah, terima kasih. Nur Bidadari, terima kasih Abang Mi atas doa, semoga Ustaz sukses, amin ya rabbal alamin. Siti Hawa daripada Singapura, terima kasih banyak. Rosaniza Abdul Raji, ada live setiap pagi ke Ustaz, baru habis masak? Bukan, pagi ni special lah, sebab Kuliah Muslimat punya anjuran Ustaz punya live setiap malam pukul 8.45 malam. Setiap malam. Lepas isyak lah, 8.45 sepanjang PKPB sampai 9 hari bulan November insyaAllah. Arif Fazila Arifin, ada live kuliah pagi ke? Tak ada. Ustaz dah hurai dah tadi. InsyaAllah. Baik, terima kasih atas sharing-sharing, komen-komen, doa-doa semua insyaAllah. Baik, kita sambung balik. So yang pertama, bila kita dah infak, kita dah sedekah, tak kira lah rumah anak yatim ke, kita belanja orang, apa sajalah yang diistilahkan sebagai infak, sebagai orang kata memberi, menyumbang. Ingat, nombor satu sekali, jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Jangan sebutlah. Ibarat kita dah buat tu, kita padam habis, macam seolah-olah kita tak pernah sedekah. Ibaratnya macam tu, supaya pahala kita pun tak hangus. Sebab kita tak nak ibu ayah sekalian, na'udzubillah, minta berlindung dengan Allah daripada tergolong kumpulan yang muflis di akhirat, kan? Muflis di dunia boleh tahan lagi lah, kan? Muflis kat dunia ni orang kata boleh tahan lagi. Sekadar kita punya pasport je kena tahan ke apa, tak boleh pergi luar negara gitu je lah, kan? Kena bayar hutang tu balik. Tapi muflis di akhirat ni, kita nak minta tolong siapa? Yang Nabi kata ada orang datang dengan pahala sedekahnya, tiba-tiba dia mengumpat orang tu, mengata orang ni, fitnah orang ni, akhirnya pahala tu disedut. Habis pahalanya, akhirnya dosa orang tu pula dibeban atas dia, akhirnya dihumban ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Baik, itu nombor satu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Baqarah tadi, yang menjadi punca kita punya sedekah, kita punya infak menjadi sia-sia sebab mengungkit. Jadi minta maaf sebutlah, kadang-kadang penyakit ni kan dalam bangsa kita ni boleh tahan juga, kan? Jenis ungkit balik. Jangan. Sebab tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita kena ingat, kita nak buat satu kebaikan ni bukan mudah. Bukan mudah. Kita nak infak walau imam RM5 sekalipun, nak sedekah dekat manusia, ni bukan cerita senang, ibu ayah sekalian. Orang yang bila Allah letak dalam hatinya perasaan bakhil, 1 sen pun tak dapat, kan? Kita merasa duit dia kedekut gila ya amat. Kedekut ya amat lah. Tapi bagi kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melorongkan hati kita, memudahkan urusan infak jariah, walaupun RM1, walaupun berapa sekalipun, kan, kita bagilah. Kan, macam hari ni, nanti mungkin kalau ada kesempatan, Biro Muslimat akan masukkan nombor akaun untuk Masjid Al-Falah, kan, kuliah Biro Muslimat. Ibu-ibu diam-diam je ambil nombor akaun tu, nanti infak ajalah. Imam RM1 sekalipun, tetap ada pahala di sisi Allah, kan? Sebab saya pernah tengok dalam akaun audio kuliah, kan, akaun bank yang kita letak, bank Islam tu, ada orang bagi RM1, RM2, ada. Dan itu pun sebenarnya besar nilaiannya di sisi Allah, kan? Yang penting setiap kali kita infak tu, kita buat dengan ikhlas, insya-Allah. Baik, habis nombor 1. Maknanya pahala sedekah kita akan hangus, akan jadi sia-sia, bertebangan macam debu apabila ungkit itu berlaku. So, mulai saat ini jangan ungkit dah. Yang dah lepas tu lepas, kita minta ampun dengan Allah. Mungkin kita jahil, mungkin kita tak tahu, mungkin kita terlajak, kan, geram punya pasal. Kita ungkit balik, kita istighfar banyak-banyak, minta ampun dengan Allah. Yang kedua, wal adza, kita menyakiti orang yang kita dah infak itu.
Maknanya kadang-kadang kita dah bagi dah kat kawan tu, dia lebih kurang macam nak dia berkait dengan ungkit tadi kan. Tiba-tiba kita bergaduh dengan dia umpamanya lah kan, kita pun sakitkan hati dia, padahal kita pernah beri dia infak, kemudian kita ungkit dan kita sakitkan hati dia dengan infak yang kita pernah beri itu. Maka ingat ibu ayah sekalian, pahalanya juga akan habis, pahalanya juga akan rosak, pahalanya juga akan jadi sia-sia. Jadi ingat dua benda. Pertama, jangan ungkit atau menyebut-nyebut kebaikan atau sedekah yang pernah kita buat. Kalau ayat tadi tu, dia lebih fokus kepada sedekah lah, maknanya sumbangan atau infak. Dan yang kedua, jangan kita menyakiti hati orang yang kita infak. Kadang-kadang kita buat cakap sindir-sindir, kadang-kadang kita hina dia. Kalau tidak sebab aku sedekah dulu, kau entah hari ni tak masuk universiti ke apa. Jangan. Kita siapa? Kan? Orang masuk universiti bukan sebab kita. Allah yang atur tak? Rezeki manusia ni Allah yang atur, bukan kita yang atur. Dan saya pernah sebut, soal rezeki ni, bu ayah sekalian, dia macam ni lah. Kita kena letak betul-betul kebergantungan. Kita kena letak betul-betul kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekejap. Zarida Osman, terima kasih Kak As. Terima kasih Kak As. Salah seorang AJK Muslimat kita lah. Ustaz, doa yang tersembunyi untuk orang lain dikira sedekah? Ya, sedekah. Sedekah ni sangat luas. Kita doa orang tu diam-diam je kan. Itu paling terbaik lah. Sebab apa? Sebab ingat Nabi kata siapa yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui, semua doa tu akan balik ke kita balik kan. Macam ibu-ibu lah, tuan-tuan doakan saya sihat, sihat tu balik pada tuan-tuan ibu-ibu balik. Doakan saya dirahmati Allah ke apa, semua balik pada kita yang mendoakan itu kan. Jadi kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Sedekah diam-diam, niat ikhlas kerana Allah, jangan ungkit balik. Allahu Akbar. Nur Bidadari, catatan tu betul lah tu kan. Kak Sabaria, terima kasih catatan. Raudatul Muslimah Al-Falah, Assalamualaikum Ustaz, alamat masuk luar kawasan. Ke mana Kak Salwa kita ni? Luar kawasan ni, jauh merantau. Rosaniza Abdul Raji, kebaikan kita bantu orang masa muda-muda dulu, kita pernah sebut-sebut, hilang tak pahalanya Ustaz? Tu saya kata tadi kan, kita kalau boleh tu kita diam-diam kalau boleh kan. Tapi kadang-kadang mulut ni dia payah nak jaga, kadang-kadang terlajak juga. Jadi tu saya kata, apa pun yang sudah tu sudah, kita minta ampun, kita istighfar. Kadang-kadang kita tak sengaja, kadang-kadang masa tu kita tak boleh kawal perasaan, marah ke apa kan. So kita minta pada Allah, kita minta ampun dan kita doalah. Moga-moga kebaikan pahala yang kita pernah buat tu jangan Allah hilangkan. Kita boleh harap gitulah. Tapi hakikatnya itu semua kita kata kuasa Allah lah. Tapi bila Allah tengok, yalah, Allah lebih tahu kita sebut-sebut tu dengan niat apa kan. Kalau just sebut saja, bukanlah niat nak bermegah atau riak atau mengungkit, saya rasa itu tak ada apa masalah lah. Kan kadang kita sebut tu just untuk memberi galakan pada orang lain bersedekah kan. Macam kita kata dulu masjid ni pernah dia buka tabung untuk buat sekian-sekian, jadi akan datang kalau ada tempat lain kita pakat-pakat bantu. Tak ada masalah yang tu. Tak, kita menggalakkan kebaikan. Rosaniza Nuhayati Hashim, terima kasih AJK Muslimat kita. Rosaniza Abdul Raji, dulu ilmu tak banyak Ustaz, sekarang dah banyak kuliah terasa jahil. Betul. Dulu-dulu kan tak tahu kan. Dulu-dulu ni ialah dulu-dulu. Zaman jahiliah kita macam-macam kan. Kita tak tahu, kita tak sedar. So maknanya kita banyakkan istighfar itulah, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tengku Ratiah, terima kasih banyak. Kak Sabaria Abu Samad, Itasha dengar sambil buat kerja sekolah. Cikgu ni.
sedekah yang terbaik macam mana Ustaz? Sedekah yang terbaik ni. Baik. Ada satu hadis yang pernah Rasulullah sebut, antara sedekah yang terbaik antaranya. Bila kita sedekah orang tak tahu, macam tadi itulah, kita tidak wawarkan, itu satu. Yang kedua, kamu sedekah kata Nabi di saat kamu bimbang kamu jadi miskin. Kita sedekah tu di saat kita risau. Ni kalau aku sedekah ni Kang, susah ni Kang, besok lusa tak ada nak makan ni. Masa itu kita bagi, Nabi kata itu paling terbaik. Di saat kita sedekah, dalam keadaan situasinya kita bimbang jadi miskin. Yalah, manusia kan dia takut kan, jadi miskin, duit tak apa ada kan. Dalam kita rasa takut-takut tu, macam musim macam ni kan, ini terbaik sedekah ni. Sebab kita takut kan. Takut COVID, takut PKP, takut PKPB, PKPD, segala macam PKP lah kan. Kita risau saat lagi ekonomi jatuh merudum lah, saat lagi kerajaan goyang. Jangan digoyang-goyangkan kerajaan tu kan. Yang di-Pertuan Agong dah bagi hint tu, duk diam aja kan. Kita minta semua 222 ahli politik, ahli parlimen ni lockdown lah, duk diam. Biar kerajaan yang ada tu on aja kan. Kita doa yang terbaik. Jadi kita sedekah tu di saat kita takut miskin. Itu orang kata punya sedekah lah. Dan antaranya lagi Nabi kata kita bersedekah di saat kita sedang berangan nak jadi orang kaya. Kan kita, kalau orang berangan dia orang kaya kan dia simpan duit kan. Berangan dia orang kaya nak longgok-longgok duit banyak. Di saat kita sedang berangan dia kaya tu, di celah tu kita bubuh RM10 dalam tabung. Transfer 100 dalam akaun Muslimat, dalam akaun audio kuliah contoh. Tak? Di saat kita berangan dia kaya ni, sempat lagi kita infak. Itu terbaik kata Nabi. Jadi sebab itulah para sahabat sekalian, ialah sebab ilmu Allah ni sangat luas kan. Ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Sebab itu apa yang penting kita faham, kita kaji dan kita tengok supaya apa yang kita buat ni dia tidak akan tersasar. Alright, kita sambung baca kitab. Yang ada kitab boleh sambung tengok kitab balik. Baik, para ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan merosakkan sedekah itu adalah merosakkan pahalanya. Maknanya dengan kita menunjuk atau menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima tadi, dia sebenarnya merosakkan pahala sedekah. Baik, ada satu hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم." قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. Baik, ibu ayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para sahabat yang bersama pada tengah pagi ni, hadis ni kita dengar baik-baik. Hadis ni sangat penting, sangat mustahak, sangat berlegar di kalangan masyarakat kita. So kita kena hati-hati. Apa Nabi kata? Ada 3 golongan. Nabi kata ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang Allah tidak mahu berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula memandang mereka, dan tidak pula menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Allahu Akbar. Ibu ayah sekalian, 3 golongan manusia
Nabi kata di akhirat besok Allah tak tengok dia, Allah tak pandang, Allah buat tak peduli, Allah buat tak kisah, dan akhirnya Allah lemparkan masuk neraka. Allahu Akbar. Ini bukan cerita main-main. Kita ni akhirat besok, kita nak tengok pandangan siapa kan? Kita hanya mengharap pandangan Allah kepada kita. Pandangan Allah ni, kata ulama, rahmat dia, keampunan Allah. Kita nak Allah tengok kita besok. Yalah, maksud macam hari ni lah. Kalau tengok tu maksud dia memberi perhatian, kan? Kita nak Allah bagi perhatian pada kita. Allah tolong kita, Allah tengok kita, Allah pandang kita, Allah ampunkan dosa kita. Itu yang sangat diharapkan oleh mana-mana manusia pun di hari mahsyar besok. Tiba-tiba, tu dia, tiba-tiba lah, suspend. Tiba-tiba, kata Nabi, ada 3 golongan Allah tak tengok. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah tak peduli. Bila Allah tak tengok, Allah tak pandang, Allah tak peduli, maknanya apa? Itu satu penghinaan yang sangat berat lah, no? Yang sangat menakutkan. Dan endingnya, Nabi kata Allah lemparkan manusia ni ke dalam api neraka. Siapa 3 golongan tu? Bawa tenang. Sekejap kita baca komen kejap ni. Kita tengok komen sekejap. Terima kasih Kak As. Ingat pemberian dan kebaikan orang pada kita, lupakan kebaikan sedekah pemberian kita pada orang. Betul Kak As, yang saya pernah sebut dulu kan. Luqmanul Hakim pesan, jahat yang orang buat pada kita, kita lupakan. Kebaikan yang kita buat pada orang, kita lupakan. 2 benda yang nak kena lupa. Pertama, kebaikan yang kita buat pada orang, yang kita pernah tolong dia, pernah sedekah dia, pernah bantu dia, pernah apa segala macam, lupakanlah. Itu kalau nak selamat dunia akhirat. Dan apa juga keburukan yang orang pernah buat pada kita, lupakan. Tapi itu susah kan. Orang kata makan dalam, Ustaz, itu deep kan, makan dalam punya. Tapi nak buat macam mana? Itu aturan dia kan. Kalau kita nak bahagia, itulah aturannya. Pak Din dengan Kak Jamaliah bawa tenang. Dia duduk bersembang daripada tadi. Terima kasih Itasha, Kak Jamaliah Jaafar, Nani. InsyaAllah saya akan berusaha untuk berubah. Sama-sama kita Nani sama-sama. Semua orang dalam ni pun bersempena kita berkuliah tiap-tiap hari, menambah-nambah ilmu. Semua orang nak berubah tak? Kita doa yang terbaik. Sebab ialah semua orang ada salah kan. Semua orang pernah berdosa, sengaja tak sengaja, kecil besar. Tapi yang terbaik, Nabi kata wa khairul khata'it tawwabun, orang yang terbaik Nabi kata yang pernah buat dosa dan dia mahu bertaubat, dia mahu berubah. Jadi kita masuk golongan itu insya-Allah. Kak Zaliha Adnan, senyum pun sedekah. Betul. Tu dah habis modal punya kan. Tak ada modal lah, senyum ajalah. Saya ada satu lagi. Sekejap lagi saya beritahu. Ni special sikit. Ada tahu dah pun kan. Saja je nak bagi apa? Ternanti-nanti. Macam tu. Tengku Ratiah, sedekah mesti ikhlas, jangan ungkit. Betul. Raja Sofia, terima kasih baru masuk. Abu Hadif, Naim, ni kena ajak aku pergi Langkawi ya. Sabar Ustaz. Kan PKPB ni tak boleh keluar. PKPB tak boleh keluar lagi ni. Tambah 2 minggu lagi. Memang lama pun tak boleh Langkawi sebenarnya kan. Target daripada raya itu hari lah sebenarnya, plan asal, tapi dah PKP apa semua, tak boleh balik. Kak As, tajuk kuliah Ustaz sinkronas pagi ni dengan tajuk Tanyalah Ustaz pagi tadi. Itulah berbetulan. Alhamdulillah, Allah takdirkan begitu kan. Siti Soleha, terima kasih baru masuk. Memang tak boleh Naim PKPD. Noili, terima kasih baru masuk. Zuraidah Hasni, Bania Hussein, Jamaliah Abu Hasan, macam aku kenal nama ni.
Sabar. Jangan Milah. Cik Milah kita buat tenang. Sekejap kita baca komen sekejap. Kak Jamalia Rahmat, kita mengharap pandangan Allah. Betul. Kak Syam, jangan suka mengungkit Ustaz. Betul. Naim, apa yang betul? Tak apa, nanti kita jumpa insyaAllah. Ustaz, bagi idea untuk elak rasa riak di kalangan adik-beradik bila sering dipuji oleh orang tua kerana kita konsisten. Macam mana pula yang menerima ungkit-ungkit kebaikan sedekah yang dia terima? Baik, nak elak rasa riak ni itulah. Kadang-kadang orang tua puji depan adik-beradik kan. Kita kena istighfar banyak. Sebab dalam hidup ni betul saya cakap, yang boleh merosakkan kebaikan kita puji-pujian manusia lah. Kan? Bila orang puji tu, tipulah kalau tak ada rasa bangga kan. Tak ada rasa macam, oi, hebat kat aku ni. Kan? Dia at least mesti ada sikit rasa tak? Rasa hebat kan, rasa megah, mesti ada punya. Kita manusia kan, kita bukan malaikat apa semua. Jadi untuk ke arah itu, maknanya itu saya kata tadi, kok mana pun orang puji kita jawab alhamdulillah, Allah saja yang layak dipuji, saya ni tak ada apa-apa kan. Kita merendah diri lah. Kita rendah diri dan kita minta ampun dengan Allah. Kita takut kadang-kadang kesilapan kita menjawab tu kan, nak boleh jadi punca pahala kita habis. Kan? Takutlah. So kita hati-hatilah dalam kita menjawab dan sebagainya. Macam mana pula yang menerima tu ungkit-ungkit kebaikan. Lagilah tak ada faedahnya kan. Sepatutnya dia bersyukur. Yang menerima sedekah ni yang ditolong, yang menerima, sepatutnya dia bersyukur kan. Ada orang tolong dia, ada adik-beradik bantu dia, yang dia pula pergi ungkit-ungkit balik, apa kehanya kan. Dah mengurangkan lagi pahala hidup dia tu kan. Dah orang tolong kau, lepas tu kau ungkit pula orang tu punya pertolongan. Dah kenapa kan? Sepatutnya tak payah ungkit. Tu saya kata mengungkit ni, dia sangat berbahaya sebenarnya kan. Dia boleh merosakkan siapa-siapa pun pahalanya. Jadi kena hati-hatilah kan. Dan selayaknya orang yang ditolong tu sebenarnya dia dia bersyukur ya. Jangan ungkit-ungkit balik. Assalamualaikum Ustaz, saya suruh berdoa untuk orang yang menzalimi saya, kadang-kadang sampai menangis. Terbaik Nur Syuhada. Siapa pun orang yang menzalimi kita doa yang baik-baik aje lah kan. Atau kalau nak senang kita doa gini, ya Allah, orang yang buat zalim pada aku ni, aku serah je lah pada Engkau ya Allah, pandai-pandai lah kan. Selagi kita minta kan terlajak pula kan. Selagi kita minta kan terlebih pula. Allah kata, Engkau ni pun lebih-lebih pula minta ni kan. Jadi kalau habis-habis rasalah kan, yang terbaik kita doakan, ya Allah, orang yang buat zalim aku ni, Kau ampunlah dosa dia ya Allah, Kau tunjuklah jalan kebaikan dalam hidupnya ya Allah. Doa yang baik-baik macam tu. Atau kalau geram sangat, ya Allah, aku serahkan orang-orang yang buat zalim kat aku ni, aku serah pada Engkau ya Allah. Pandailah Allah nak buat macam mana kan. Sebab Nabi pun pernah doa gitu. Tapi Nabi doa disebut nama kan. Nabi doa, Nabi sebut nama Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi sebut kan. Jadi itulah, kita kalau geram sangat doa macam tu je. Ya Allah, aku serahkan musuh aku, orang yang buat jahat kat aku ni, aku serah pada Engkau ya Allah. Aku tak daya nak buat apa dah, serah pada Allah. Alright, sambung kitab. Sambung kitab. Semua dah berdebar nak tunggu 3 golongan kan. Tapi Cik Milah dia tahu tu, sebab Cik Milah ada kitab kan. Okey. Lalu maka Rasulullah SAW mengucapkan kalimah itu sebanyak 3 kali. Apa yang 3 kali? Nabi ulang 3 golongan yang Allah tak pandang, Allah hina, Allah tak tolong, Allah lempar masuk neraka. Nabi repeat ayat tu 3 kali. Nabi ulang sabdanya itu 3 kali. Lalu Abu Zar menambah,
Abu Dzar kata, mereka gagal, mereka rugi. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Kan? Rugilah. Dan akhirat besok, Allah saja yang kita harap nak boleh tolong, selain Nabi-Nabi yang ada syafaat kan. Tiba-tiba tak boleh tolong, tak dapat, Allah pun tak pandang. Itu yang Abu Dzar kata, mereka rugi, mereka gagal. Lalu Abu Dzar tanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang pertama, orang yang menurunkan pakaiannya, yakni mengheretnya. Di sini ada penghuraian oleh para alim ulama. Maksud orang yang mengheret pakaiannya ni dinisbahkan kepada orang yang sombong. Kita kalau berpakaian, baik lelaki mahupun perempuan. Yalah, perempuan memang dia kena labuh-labuh kan. Tapi labuh tu orang kata biarlah, jangan berlebihan sangat. Secara adat tu jangan berlebihan. Sikit-sikit terkena lantai tu biasalah kan. Jangan berlebihan, sebab bila berlebihan tu nanti dia akan jadi fitnah, dia akan jadi bawah mulut orang kan. Labuh tu sampai nak kena angkat tu teruk benar, 2 kilo nak mengangkat kiri kanan kan, labuh sangat. Jadi nisbah orang yang mengheret pakaiannya itu, kata ulama, adalah orang yang sombong. Itu dinisbahkan pada orang yang sombong. Jadi sombong ni, na'udzubillah, saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini, sombong ni ialah bawaan syaitan, perangai syaitan. Dia rasa dia hebat, dia tak nak sujud pada Nabi Adam kan. Bila Allah arahkan dia, dia tak mau ikut. Itu sombong. So yang pertama, orang sombong ni Allah tak tengoklah besok tak. Na'udzubillah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang menyebut pemberiannya. Na'udzubillah. Itu saya kata tadi, bahaya mengungkit ni kan. Orang yang mengungkit, orang yang macam tadi yang kita dah hurai panjang lebar tadi tu, itu pun Allah takkan tengok. Sebab itu saya kata, kita cepat-cepat minta ampun. Kita dah sedar, dulu mungkin kita tak tahu kan, kita jahil, tak apalah, kita minta ampun dengan Allah. Ni dah tahu, kita jangan buat. Itu tujuan belajar, supaya kita boleh berubah, insya-Allah. Baik, nombor 2 yang menyebut-nyebut pemberian. Dan nombor 3, orang yang berniaga jual beli dagangannya dengan sumpah yang palsu. Orang yang berniaga menggunakan sumpah palsu, maknanya menipu. Kita beli durian, dia kata grade A lah apa, balik-balik bukan kucing tidur, rimau tidur lah tu. Isi haram sebiji tak boleh makan kan. Menipu lah. Jadi meniaga ni sunnah, benda baik, Allah pun suka. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba kan. Allah sebut, aku halalkan jual beli dan aku haramkan riba. Jadi saya percaya dalam ni pun ramai yang berniaga online apa semua. Jadi kita berniaga elok-elok. Kalau barang tu betul-betul grade dia A, kita sebut A. Kalau sebut ni made in China, made in China. Kalau dulu orang dengar made in China berasa seram sejuk juga kan. Tapi sekarang dah okey dah, kualiti dah bagus kan. Kita sebut elok-elok. Barang ni kalau akak beli, saya bagi waranti setahun, contoh. Sebut jujur. Ingat, peniaga yang jujur duduk dalam syurga sekali dengan Nabi tau. At-tajirus sadiq, kata Nabi. Dia akan duduk, peniaga yang jujur, amanah, yang tak menipu dalam perniagaan. Nabi kata dia duduk sekali aku dalam syurga. Bukan main-main punya cerita ni. Sebab itu orang berniaga sesungguh, jangan tipu. Kan, kalau barang tu ori, sebut ori. Kalau kopi A ke, kopi A sebut kan. Biar orang jangan kena tipu. Kan hari ni banyak orang berniaga tipu. Kan, tengok dalam gambar macam besar, sampai-sampai ciput ambil kau kan. Kena sumpah seranah sudahnya. Itu. So maknanya itu 3 golongan. Yang pertama yang sombong, yang kedua mengungkit-ungkit pemberian, yang ketiga menipu dalam niaga. 3 golongan ni Nabi kata Allah tak tengok besok, Allah lempar terus masuk neraka je. Jangan main-main. Allah ambil, lempar terus masuk neraka. Tak. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Baik, geng-geng muslimat, ibu ayah yang sedang pegang kitab, boleh tutup kitab.
Kan boleh tutup kitab sebab tajuk tu dah habis. Tajuk kerugian bersedekah tu dah habis. Tajuk berikut tu larangan mengutuk. Tajuk ni memang berasap ni kan. Larangan mengutuk, menghina, mengenji. Yang itu kita bincang Selasa minggu kedua lah, November. PKPB lagi kot. Nanti kita tengok balik macam mana kan. 9 hari bulan. Dak. 9 tu hari Senin. 10 tu lah Selasa kedua. Tengoklah sama ada online ataupun kita jumpa di Masjid Al-Falah. Nanti kita tengok. So ada sedikit masa, lebih kurang 10-11 minit ni. Saya nak respon pada komen dan saya nak jawab nanti soalan awal tadi pasal COVID tu. Dan kita akan tengoklah apa-apa yang terbaik. Terima kasih Liza Roslan. Alamak, Cik Mila, Kitab Al-Azkar. Ya, Kitab Al-Azkar. Muka surat tadi 701. 701. Kak Mariah Chan, semoga Allah pelihara kita menjadi orang yang baik-baik. InsyaAllah, amin. Terima kasih doanya. Ros Aniza, betul. Maafkan semua orang, hati pun tenang kan. Bila kita serabut, ingat orang punya salah, ingat orang ni punya salah, ingat orang dia punya hal, kita migraine. Itu masalahnya kan. Tak payah buat serabut kepala otak, letak tepi, buang, padam, delete kan. Delete. Rabi'ah Muhammad, Kitab Al-Azkar. Tuan Haji Ghazali Arsyad, Ya Allah ya Ghafar, maafkanlah orang yang pernah menganiaya kami. Amin ya Allah. Jangan mengungkit kebaikan, jangan menipu dalam jualan. Terima kasih Cik Milah. Overclaim tentang suatu barang jualan kita pun termasuk dalam golongan ni. Betul. Kan. Biar kita bersederhana lah kan. Jangan terlebih sangat. Terima kasih Kak Mariah Chan. Zaman sekarang tipu lebih orang percaya dari yang bercakap benar. Betul. Kan. Hari ni orang percaya penipu pula daripada orang jujur kan. Masalah. Baik. Ada dua benda saya nak sebut sebelum kita nak endkan live kita pukul 11 nanti. Yang pertama tadi ada soalan tentang COVID kan. Katanya COVID ni ciptaan atau agenda puak-puak yang tertentu dan kita ni jadi pak turut kepada agenda itu. Itu yang dia dengar ceramah daripada seorang ulama daripada Syria lah. Dia macam ni lah. Semua benda itu tidak mustahil kan. Sebab kalau kita baca dalam dunia ni, dia ada satu kelompok dia panggil geng Illuminati, geng Yahudi dan macam-macam gabungan ni yang akan menjahanamkan dunia. Dan sebenarnya itu yang Allah dah susun kan, menjadi ujian pada kita. Tidak mustahil juga COVID ini mereka yang buat. Sebab mungkin untuk bisnes, barangkali untuk vaksin tu kan, itu tidak mustahil. Tetapi apa pun kita balik hakikatnya kepada Allah yang meluluskan semua itu. Mungkin ada agenda-agenda tertentu akan merosakkan orang Islam. Mungkin orang kata sebelum ni tak pernah pun Ustaz kita sembahyang berjarak, tiba-tiba soft pun jadi renggang kan, masjid pun kena tutup. Kan hebat COVID tu kan. Sehebat-hebat penyakit lain, orang boleh pergi Mekah lagi tu. Mari COVID, Mekah pun tak boleh pergi kan. Sejahat-jahat orang, kafir lah umpamanya dah, dia tak boleh tutup masjid. Mari COVID, masjid pun tutup. Jangan main-main. Dahsyatnya. Kalau betul ia satu agenda, maknanya memang dahsyat lah. Dan apa pun, dunia ialah istilahnya terpaksa lah. Kan? Takkan kita nak kata, oh ini agenda, lepas tu kita pun buat tak tahu, ramai lagi yang mati, dah satu hal pula kan. Jadi kok mana pun, apa yang ada hari ni, kita ikut saja. SOP ke apa, bismillah, tawakal, kita ikut. Hal lain kita serah pada Allah. Cuma yang paling penting, agenda ke tak agenda Yahudi ke Illuminati ke apa, yang paling penting kita doa elok-elok, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala
selamatkan kita daripada pandemik COVID ni, insya-Allah. Doa banyak. Janganlah terkena kan. Janganlah terkena. Wa iman terkena swab sekalipun, kalau boleh jangan kan. Nak menganga mulut, hidung tu, Allah. Saya tengok orang kena jolok hidung tu, kita pun risau kan. Rasa hampir ke otak perginya. Na'udzubillah. So kita doa je lah. Doa, tawakal pada Allah. Apa pun sebenarnya kita tak tahu. Agenda ke, ciptaan manusia ke apa, wallahu ta'ala a'lam. Allah saja yang lebih tahu. Apa pun, agenda tidak agenda, benda tu kita kena hadap juga. So kita hadaplah dengan jalan yang betul. Kembali pada Allah, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Itu je pesanan ulama. Di akhir zaman terutama selawat lah. Kita pula dalam Rabiul Awal, esok lusa hari Khamis 12 Rabiul Awal, hari ni 10, kita nak raikan Maulid Rasul. Itu je lah wasilah kita yang terbaik. So itu jangan tinggal selawat. Fadilat selawat terlalu banyak, terlalu besar. Kita buat tak buat saja. Tak. Jadi ikutlah perintah agama, balik pada Allah. Apa pun kita serah pada Dia. Allah boleh saja kun fayakun, lenyap terus kelip mata. COVID ni Allah boleh buat. Tapi dia tak buat masa ni, mungkin ada sebab. Kan? Banyak hikmah yang berlaku. Di antara COVID ni, banyak hikmah yang kita belajar. Mahalnya rumah Allah. Kita belajar mahalnya tanah haram suci Makkah, Madinah. Kan? Hanya orang tertentu saja boleh pergi. Kita belajar benda tu. Mahalnya nilai kebebasan, boleh berjalan keluar. Hari ni dia ragut kebebasan itu, terutama kami di Lembah Kelang. Kan, tak boleh keluar sangat. Dan sebenarnya tempat lain pun serupa je. Tak ada PKPB pun, janganlah keluar tak. Tak ada apa-apa, duduk diam aja. Macam tu. Boleh no? Jawapan macam tu kak? Boleh lah kot. Kita nak hurai lebih pun kita tak reti kak, kan? Jadi maknanya benda tu pada saya tidak mustahil. Sebab banyak dah sebelum ni pun agenda mereka yang sedang berjalan kan. Tidak mustahil. Agenda musuh. Dan itulah sebenarnya akhir zaman pun kan. Kita duduk ni pun dah akhir zaman teruk sangat dah ni. Jadi kita prepare je lah yang terbaik, insya-Allah. Baik, yang kedua saya nak sebut. Sebelum sebut yang kedua ni, ini amalan saya nak bagi. Saya baca sikit komen. Idano kata jangan sombong, rugi jadi orang sombong. Betul. Rugi gila kan. Nak menyombong tak ketahuan buat apa, kita bukan ada hebat mana pun. Habibah Abdullah, terima kasih. Kak Rahani Isa, Ghazali Arsyad, COVID ni kod-kod Gen Dajjal kot. Iyalah tu kan. Rasanya lebih kurang begitu ya. Ustaz nak apa tu, nak tanya, dah wakaf nak buat bangunan tapi tak buat, diam aja, bagaimana? Kita dah wakaf dah. Maksud dia mungkin soalan dia begini kot. Kak Syarifah Umar ni, kita dah wakaf nak buat bangunan tapi bangunan tu tak naik. Kan? So insya-Allah pahala wakaf tu tetap ada pada kita lah. Pahala wakaf bangunan tu tetap ada pada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Cuma orang yang diamanahkan tu dia bertanggungjawab. Kalau dia tak buat, dia tanggung. Sebab niat kita memberi itu untuk wakaf bangunan, wakaf masjid, wakaf kolam, wakaf kapet. Tiba-tiba dia tak beli kapet, contoh tak, dia seleweng, tu dia tanggung. Pahala insya-Allah kita dapat. Pahala yang risau. Allah tahu niat kita tu betul. Yang tak betul, yang diberi amanah kan. So yang diberi amanah tu jaga elok-elok lah. Kan, jangan buat tak ketahuan pula. Tuhun, betul Ustaz, kita serah pada Allah untuk urus takbir dengan terbaik seluruh hidup, insya-Allah, amin. Kak Saliza Agus, terima kasih. Rohani Mak Ali, Waalaikumsalam. Jasman Man, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tengku Ratiah, alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelum kita tangguh, ada satu ilmu yang ialah macam Ustaz sebut selalu, ilmu Allah ni luas. Bukan semua benda kita dapat kan. Bukan semua benda kita tahu. Saya pun pagi tadi dapat satu video pendek. Video pendek abang saya hantar, Ustaz Alim Nasir. Dalam tu
Dia macam TikTok lah kan, tapi TikTok yang berfaedah lah. Dibacakan satu hadis Nabi SAW, dan mungkin saya percaya di kalangan ibu ayah yang dah beramal benda ni, sebab very simple, sangat mudah kita buat mulai hari ni. Kalau tak pernah buat, mulai hari ni kita buat. Kalau dah buat, teruskan. Sangat simple. Ni pahala sedekah ni. Sebab tajuk kita sedekah kan. Hadis ni hadis sahih, sahabat sekalian. Nabi kata, barang siapa yang memuji Allah dengan menyebut Alhamdulillah berapa kali? 100 kali. Lama agak-agak. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 100 kali. Saya rasa 5 minit kot. Paling lewat 5 minit lah saya rasa tak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 100 kali. Bila nak sebut, Nabi kata pagi sebelum terbit matahari. Ingat ingat. Pagi sebelum terbit matahari dan petang sebelum terbenam matahari. Nabi kata siapa yang membaca atau menyebut Alhamdulillah 100 kali di waktu pagi sebelum terbit matahari. Terbit matahari ni pukul berapa? Katalah pukul 7 kan. So lepas subuh tu kita sebut terus. Lepas subuh tu sebelum matahari terbit, lepas main subuh dah zikir wirid semua, kita pun Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 100 kali. Petang kejap lagi, lepas asar lah, katalah 6.30, pukul 7 sebelum maghrib tu, kita pun 100 kali Alhamdulillah. Ingat, Nabi kata siapa yang sebut Alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah, memuji Allah, berterima kasih pada Allah 100 kali pagi, 100 kali petang sebelum terbenam matahari, makna sebelum maghrib, 100 kali pagi sebelum terbit matahari. Pukul 7 tu. Makna lepas subuh lah. Apa pahalanya? Nabi kata dia akan mendapat ganjaran pahala seperti bersedekah 100 ekor kuda yang digunakan untuk fisabilillah. Wow. Kan? Wow. Bukan susah. Kita kalau nak keluar duit, beli kuda 100 ekor, bankrupt kita kan, tak mampulah. 100 ekor kuda, mau berapa ribu lah? 5-6 ribu kot. Kalau kena kualiti punya, puluh ribu. Kuda perang pula, bukan main-main, kuda perang ni. So, mulai hari ni yang belum buat, kita buat pagi 100 kali, petang sebelum maghrib 100 kali, Alhamdulillah, dapat pahala seperti bersedekah 100 ekor kuda, yang kuda itu diguna untuk fisabilillah, untuk berjuang, berperang. Allahu Akbar. Senang kan? Bunyi macam senang. Bunyi macam senang. Kita cuba. Itu yang terakhir saya nak bagi pada pagi ni, insya-Allah. Boleh dapat no? Cantik. Tuan-tuan ibu-ibu amal, saya pun dapat pahala. Cantik kan? Saya dapat pahala lah, tukang share. Kita share-sharekan benda tu. Okey, terima kasih banyak. Siti Hawa daripada Singapura tadi, terima kasih banyak. Kak Zah, Sana Helwa Kak Zah, hari ni bersedia Kak Zah tu. Boleh bagi kek online lah kan. Mudah-mudahan Kak Zah panjang umur, murah rezeki, dalam kebaikan, insya-Allah. Lita Zita, terima kasih banyak. Nur Syuhada, bulan Maulid ni kena banyak selawat. Tiap hari kita selawat 100 kali, tapi bulan ni kita ganda 500 kali. Sambil duk masak pun boleh selawat. Betul, setuju sangat. Berapa, sebanyak yang mungkin lah, 500 ke 1000 ke, balon aja kan. Kita selawat, insya-Allah. Alhamdulillah. Nur Syuhada, terima kasih banyak. Asma Zuraida, Raja Sofia, terima kasih. Siapa yang dah buat tu, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Teruskan. Asma Zuraida, Nur Arzimah, Alhamdulillah, terima kasih. Kak Sabaria, Kak Maria Chan, terima kasih atas catatan itu. Terima kasih banyak. So, terima kasih pada semua. Terima kasih pada Biro Muslimat Al-Falah yang menaja kuliah pada pagi ini. Terima kasih yang menonton dari mula sampai habis. Yang tak menonton tapi mendengar sambil bekerja, sambil bertugas.
Terima kasih banyak. Saya hargai semua tu. Yang menonton sekerat pun terima kasih banyak. Yang menonton di hujung pun terima kasih banyak. So kita jumpa kuliah malam kita setiap malam di page yang sama, audio kuliah 8.45 malam. Malam ni ada insya-Allah. Malam ni kita sambung. Kita baca hadis. Jadi boleh cari dekat page audio kuliah atau page Ustaz Rahim Nasir atau Rahim Nasir. Saya ada sharekan. Jadi boleh join di situ setiap malam sampailah 9 November PKPB tamat insya-Allah. So terima kasih sekali lagi Nur Safia Osman, Tengku Ratia atas catatan tu. Terima kasih banyak. Liza Roslan, Jaliha Hussein, Robiah Muhammad atas catatan. Terima kasih banyak. Nurul Huda, terima kasih. So itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak pada semua yang bersama daripada mula sampai habis. Harap tak jemu, harap tak bosan, harap dapatlah sesuatu yang terbaik pagi ini. Bukan saya yang terbaik, saya hanya menyampaikan saja. Allah lah yang memberi segala-gala. Tanpa keizinannya saya pun tak boleh buat apa. Kita manusia yang kerdil, manusia yang lemah. Apapun mohon pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita jumpa 8.45 malam. Moga dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Terima kasih Nurul Huda, Kak Sabariah, Ghazali Asyad, Jariah Karim, Siti Hawa, Kak Robiah Muhammad, Kak Jamalia Jaafar, Zubaidah Zulkifli, Kak Saliza, Kak Jamalia Jaafar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita jumpa malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.